Oh, ini adalah game yang cukup unik. Vamos, mereka mengeluarkan tarik awal di grup stage ini. Kita akan lihat sama ada Pik-Pik ini mampu untuk memberikan kemenangan ataupun kekecewaan yang bakal melanda. Pasukan Vamos berhadapan pasukan Falcon Mena. Pusingan yang kedua dimulakan. Pusingan yang kedua antara pasukan Falcon Mena berhadapan dengan tim Vamos, di mana untuk mereka yang baru saja singgah ke secara langsung satu mata dan berjaya untuk diperolehi oleh tim Vamos, baru untuk mencari satu mata kemenangan lagi sebab ini adalah format best of 3. Tapi kita kembali dalam permainan di mana dekat bahagian tengah Kafin dah mula untuk memberikan tekanan yang agak besar kepada Klokun dan juga Zekif. Tapi tak ada masalah, Klokun masih lagi berjaya untuk dapatkan level 2. Secara tak langsung nampak masih lagi seimbang untuk dua mid laner daripada pasukan Falcon Mena dan juga untuk tim Vamos. Terus sedikit diganggu. Cushion dia guna pakai awal. Pergerakan untuk Ruslan dilaksanakan ke atas link ini, tetapi Natko menunjukkan kekuatan Melissa. Menggunakan Flicker, tidak menggunakan Inspire, tuan-tuan dan puan, bagi memberikan keselamatan yang lebih lagi. Dan cukup baik adjustment Melissa itu. Tidak memaksa double fighter. Mungkin dengan adanya Alice boleh untuk menghalang bawaan double fighter. Namun seperti saya katakan, kalau tak double fighter berat laning. Tapi Link dah sampai, mungkin nak membantu laning. Oh, percubaan untuk dapatkan Boyet. Hilang. Boyet terus. Gila, apa-apa. Hai. Kayaknya kau ada tendang. Mahal juga terus. Sebenarnya flicker tadi tu hanya untuk make sure dia ingat bila Eudora flicker. So lepas ni boleh cakap Eudora flicker sama mengaku So tak perlu nak kira. Betul. Antara langkah yang bijak juga dilakukan oleh Troll daripada pasukan Falcon Mena. Tapi dekat bahagian bawah, Saano tak ada masalah untuk lakukan cutting lane dekat atas Natko yang menggunakan Melissa. Tarikan ke arah turtle yang pertama dah mula untuk dilakukan oleh tim Falcon Mena. Dan nampak gaya masih lagi menunggu pemain pasukan Vamos untuk mula merapatkan kedudukan di turtle yang pertama. Cepat dah mula untuk bergerak. Tapi apakah ini mencukupi untuk tim Vamos? Tepat daripada bahagian kiri. Tapi ada setup dilakukan oleh Kafin. Kafin ditumbangkan. Klokun juga begitu. Sempat cuba untuk masuk lagi. Serba sedikit damage diberikan. Tapi tengok Era Popo baru nak mendarat. Era Popo masih lagi ada Tempest of Blade. Era Popo berikan fokus ke arah turtle. Link ini bakal menjadi tumpuan. Pengambilan turtle mudah pastinya dengan ketiadaan Boyet agak jauh. Santi cuba untuk berikan ruang, tapi sempat cuba untuk menghalang. Era Popo retribution cemerlang. Boyet tak tekan pun tadi. Ya, Boyet pun memang tak boleh nak buat apa. Terpaksa biarkan saja. Turtle yang pertama dimiliki oleh tim Vamos. Dekat bahagian bawah Natko pun tak nampak ada masalah besar sangat berhadapan dengan Saano yang menggunakan Freya. Sebaliknya untuk tim Falcon Mena pada ketika ini yang terpaksa menerima segala damage yang mampu dikeluarkan oleh tim Vamos. Dan bagaimana pula rotasi daripada tim Vamos berjaya untuk seimbangkan keadaan menyebabkan tim Falcon Mena seolah-olah tak jumpa ruang bagaimana mereka untuk bergerak dengan jauh lebih selesa. Bayangkan dekat bahagian bawah kali ini untuk Natko pun tak mengalami masalah terlalu besar walaupun Saano menggunakan Freya tidak memberikan apa-apa halangan kepada Natko untuk mendapatkan kelebihan daripada segi minion wave ataupun mendapatkan glow plating daripada pasukan Falcon Mena. Alright. Lihat pemain-pemain pasukan Vamos genggam permainan ini dengan cukup cemerlang. Oh, lompatan ke arah Natko. Natko santai saja. Tak terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan go away. Tapi tengok bagaimana kawalan River oleh Zekif dan Klokun. Cukup baik. Begitu percaya dengan pergerakan yang dilakukan oleh Natko untuk menyelamatkan diri mereka sahaja. Tak ada barang backup yang keterlaluan. Mereka lebih mengutamakan pegangan kat atas River ini. Sementara pemain-pemain pasukan Falcon Mena tidak berjaya untuk meninjau ke arah Era 44. Mengapa pentingnya untuk mereka pegang River sebaik itu? Ala untuk Era 44. Era 44 sekarang ini mempunyai pastinya farming level yang tertinggi dalam permainan dengan mencapai level 8. Sementara di bahagian bawah, tenangan. Terus saja, tak ada masalah. Natko berjaya didapatkan juga sedikit lambat untuk Klokun yang Zekif sampai berikan bantuan tersebut. Tapi dengan kedudukan turtle yang kedua berada dekat bahagian bawah, seharusnya tidak ada masalah bagi Falcon Mena jikalau mereka dapatkan turtle tersebut. Tapi sempat pula dekat bahagian bawah seolah-olah ingin menghalang lagi pergerakan mereka. Dapatkan pemain lagi.
Sempat minum Fury kata 2 orang. Clockun ditumbangkan terlebih dahulu. Era 4 tak dapat target lagi nih. Tepat juga baru hadir. Bersama-sama dengan Natko. Nyawa rendah untuk Era 4 tak dapat lagi target yang diinginkan. Kali ini dapat tablet juga dipakai. Tapi tendangan. Dapatkan Natko pula. Susah juga nak main ni untuk pasukan Vamos apabila terus-menerus ada serangan dilakukan oleh tim Falcons Merah. Sempat yang terpaksa akur dijatuhkan juga dekat bahagian bawah. Setakat minit ke-5 hampir nak masuk minit yang ke-6. Tambah pula sekarang tim Falcons Merah mereka dah berjaya pakai total yang kedua. Satu lagi menarik dekat bahagian bawah juga berjaya untuk dileburkan dan mengurangkan ruang bagi Natko nak bergerak dengan terlalu selesa. Kita tengok balik dalam instant replay tadi, ia nampak macam ada ruang untuk pasukan Vamos. Mereka berikan serangan semula kepada pemain pasukan daripada Falcons Merah. Tetapi dengan hanya satu tendangan saja pada Troll dah berjaya untuk terbalikkan keadaan. Mereka berjaya untuk menjatuhkan satu persatu pemain daripada tim Vamos. Dan kalau perkara ini berlaku secara berterusan, tim Vamos perlu cari cara bagaimana mereka nak menyelesaikan masalah ini dengan keadaan segera. Perlu untuk sedar tuan-tuan dan puan bahawa pasukan Vamos mempunyai 3 hero yang bersifatkan late game ataupun scaling. Esmeralda, Link dan juga Melissa perlukan sedikit itemization. Esme perlukan item untuk keras. Damage juga diperlukan dengan itemization daripada Link dan juga Melissa. Jadi perlu untuk lebih tenang untuk bahagian awal ini. Berhadapan pula dengan double fighter. Kita ketahui early game bukanlah game Vamos. Di turn pertama tadi mereka laksanakan sesuatu yang boleh kita katakan percentage yang sangat rendah untuk berlaku. Tapi di game total kedua, jaya untuk Falcon mengembalikan semula rentak permainan ke arah asal. 3,000 gold lead tidaklah terlalu besar untuk dikejar kembali oleh Vamos. Bagaimana di game pertama mereka ditinggalkan 2,000 gold lead di minit ketiga. Itu juga berjaya untuk mereka kejar. Di pastinya farming yang diperlukan oleh Vamos terlebih dahulu sebelum momen yang boleh untuk dilakukan. Oh, R4 sampai. Boyet Softblade berjaya dilepaskan. Terus saja Boyet ditumbangkan. Walau ada minit free dilepaskan tapi Kevin dijatuhkan. Troll juga sempat ditumbangkan. Sano mencari ruang tapi Clockun yang sempat untuk dibenarkan oleh Sano. Zeki mencari ruang untuk melarikan diri tetapi Sano cuba tak masuk lagi. Sempat dah sampai Sano bukankan tumbang berkali tidak berjaya melarikan diri. Sano hanya shutdown. Sanji cuba untuk dicari. Cuba untuk bertahan lagi tim Vamos ke bahagian Blast. Tapi Sanji tidak ingin mundurkan diri. Masih lagi cuba untuk berhadapan dengan 3 orang pemain daripada tim Vamos. Dan kali ini pemain pasukan Vamos mereka tidak ingin melepaskan Sanji begitu saja. Mereka mencuba, mereka memaksa menyebabkan Sanji tidak boleh untuk melakukan pertahanan dekat bahagian tengah. Dan sekaligus ini pula yang terlalu besar untuk tim Vamos nak dapatkan menara dekat bahagian tengah dan mendapatkan tetelan terakhir secara percuma dari pergenggaman pasukan Falcons Merah buat kali ini. Ini apa yang saya suka mengenai Vamos sekarang, tuan-tuan dan puan. Bagaimana mereka tahu bahawa mereka sudah mencukupi daripada sudut itemization ataupun power spec ataupun tidak. Kita baru saja bincangkan tadi bagaimana mereka perlukan satu momen sahaja yang perlu berlaku untuk mereka mengembalikan semula kedudukan gold dan economy. Dan ianya berlaku sekali lagi. Pasukan Vamos kini menukar daripada 3,000 gold lead milik pasukan Falcon Merah menjadi hampir 1,000 gold lead milik mereka sendiri. Oh, ini bukan pertandingan yang baik untuk Sanji. Ada 4 orang pemain daripada Vamos terus saja mengepung kedudukan Sanji. Mereka kata kat tengah tak dapat, tak apa. Kat bawah kita berjaya untuk jatuhkan juga si Sanji yang cukup liat untuk didapatkan oleh tim Vamos sebentar tadi. Boy dekat bahagian bawah perlu untuk cari cara bagaimana ingin melakukan pertahanan kepada menara tersebut. Tetapi tim Vamos dengan keadaan sekarang ni mereka terlalu selesa. Mereka menginginkan lagi darah. Mereka menginginkan lagi menara dekat bahagian belakang. Sano cuba untuk menghalang tetapi tengok pula bagaimana tim Vamos mereka cuba untuk terbalikkan keadaan. Clockun berjaya untuk dibenarkan oleh Sano sampai Rezeki terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu. Ada Popo dah sampai. Mencari dua tapi satu tendangan pada Troll pula cuba seberlang. Softblade dilepaskan. Troll cuba untuk dicari tapi tengok bagaimana era Popo dapatkan juga Troll. Narco cuba untuk mencari ruang tapi Sano tak mampu untuk ke mana-mana. Double kill untuk era Popo dekat bahagian bawah. Dan ini ruang yang cukup baik untuk tim Vamos. Sama ada mereka dapatkan lagi pemain seterusnya tapi Sanji masuk ke hadapan. Sebab apa itu didapatkan. Narco yang usia rendah. Narco cuba untuk bertahan tapi tumbang dekat tangan Sanji. Sedar ataupun tidak, sekarang ini era Popo dah level 14. Sementara Boyer hanya level 12. Dan damage daripada era Popo tadi cukup pedih. Temper Somblit burst damage ke arah Chow yang merupakan Roma milik pasukan Falcon Merah sekalipun. Damage-nya seakan-akan tak mampu untuk ditadah dengan kelebihan Berserker Fury yang sudah pun diadakan adjustment. Jaya untuk memberikan true damage ke arah frontline milik pasukan Falcon Merah. Mereka pasti akan lebih berhati-hati dalam pergerakan flanking era 4-4 selepas ini. Tetapi perlu untuk jadikan satu team fight yang jauh lebih kemas.
Sebentar tadi terlalu jauh Era Popo dengan follow up yang diperlukan. Memerlukan masa juga untuk Lin itu hadir. Walaupun ia boleh untuk melompat-lompat dari dinding ke dinding. Tapi ini tidaklah sekelip mata untuk hadir ke kawasan-kawasan yang diingini. Lord mula untuk dipegang oleh pasukan Vamos. Era Popo sudah pun hadir. Di pemain-pemain Falcon Mena juga ada niat untuk masuk ke kawasan ribut tersebut. Tapi Lord dimiliki. Laju. Cukup pantas keputusan yang diambil oleh pasukan Vamos. Nampak gayanya tidak ada masalah untuk pasukan Vamos dengan berjaya untuk menguncikan Lord yang pertama dalam permainan. Sementara nak menunggu Lord, pasukan Vamos semestinya boleh untuk bergerak secara 3 arah ke atas pemain pasukan Falcons Mena, sama ada mereka nak berikan fokus ke bahagian atas maupun dekat bahagian bawah. Dan kita boleh nampak bagaimana pengawalan wave yang dilakukan oleh pasukan Vamos nampak gayanya masih lagi cukup cemerlang dengan memastikan pasukan Falcons Mena tidak mampu untuk keluar dengan terlalu jauh. Era 404 juga yang beberapa kali menjalankan tanggungjawab untuk pastikan long lane tim Vamos masih lagi ada minion wave yang boleh untuk bergerak ke arah tim Falcons Mena. Kalau anda sedar sebenarnya tuan-tuan dan puan, ya, Clockun ada 4 kematian, Natko ada 3 kematian, tapi tugasan mereka ini hanyalah untuk memperkurangkan nyawa musuh dan cuba untuk lakukan poking-poking dan finishingnya akan jadi ke tangan Era Popo. Selagi Era Popo dapatkan itemization yang penuh, permainan daripada pasukan Vamos pastinya akan menjadi jauh lebih selamat. Mereka akan bergerak secara berempat. Era Popo akan makan dalam 2 lane dan menjadikan Era Popo jauh lebih kuat daripada sudah itemization. Tapi dapatkan Natko pula persani. Natko hilang tapi ada Final Fury. Era 404 pula masuk dengan tempo sebelum mencari pemain dekat bahagian belakang. Kafir berjaya untuk digugurkan begitu saja. Ada percubaan untuk lakukan sedikit sebagai pergerakan berbeza cepat. Didapatkan juga oleh Boyet. Ada lagi Lord dekat bahagian bawah untuk tim Vamos yang perlu untuk diselesaikan oleh Falcons Mena. Walaupun mereka kehilangan 2 orang pemain tetapi sekurang-kurangnya menara dekat bahagian atas kesemuanya berjaya untuk dileburkan meninggalkan inhibitor tarik saja. Begitu juga dengan bahagian bawah. Tim Vamos dah berjaya untuk memberikan sedikit sebaik saingan yang cukup berat ke atas pemain pasukan Falcons Mena. Dan kalau perkara ini berterusan berlaku, pasukan Vamos boleh untuk mendapatkan kemenangan mereka untuk kali yang keduanya. Satu dan Magic. Era Popo tenang saja. Nadah damage tersebut. Pastinya ramai yang mula untuk risau, tapi perlu untuk anda nikmati bagaimana permainan daripada pasukan Vamos sendiri pada sudut makro. Pergerakan di bahagian tengah dilakukan oleh pasukan Falcon Mena sebenarnya merupakan satu kesilapan apabila Lord itu berjaya untuk menghentak ini tarik dekat bahagian bawah sejurus memberikan satu damage yang besar ke arah ini tarik tersebut. Walaupun Natko ditumbangkan, ya, satu bonus yang boleh dilakukan, tapi Natko kena lagi. Oh, terus saja Natko ditumbang oleh Boyet. Mencari Clockun pula buat kali ini pada tim Vamos. Mampu ke tidak untuk pasukan Falcons Mena, tapi Clockun yang akhirnya gugur di tangan Sano. Dan ini bukanlah pertandingan yang baik untuk pasukan Vamos. Di mana pasukan Falcons Mena berjaya untuk mendapatkan kelebihan demi kelebihan daripada segi kill. Tetapi inhibitor kat bahagian bawah sikit saja lagi dan akhirnya berjaya untuk dileburkan juga daripada minion wave yang dihantar oleh tim Vamos. Ya, again and again. Natko didapatkan tapi kelebihan ataupun satu keuntungan yang jauh lebih besar dimiliki oleh pasukan Vamos dengan mendapatkan inhibitor dekat bahagian bawah. Lord akan muncul dalam masa 10 saat dan pemain-pemain Vamos semua akan bersiap sedia untuk menghadiri kawasan Lord yang bakal dipegang oleh pasukan Falcon Mena sekarang ini. Kali ini dengan kedudukan Lord yang kedua dekat bahagian bawah. Dia nampak macam pasukan Falcons Mena masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan mereka dan cuba untuk dapatkan Lord daripada genggaman tim Vamos. Tetapi kalau pasukan Vamos dah mula untuk mendapatkan kedudukan mereka bagi mendapatkan Lord pada kali ini, agak merisaukan untuk pasukan Falcons Mena jika mereka tak dapatkan kelebihan daripada segi objektif menara dekat bahagian atas maupun dekat bahagian bawah. Ada power dicari. Kali ini mereka dah sedar. Mereka tak boleh terlalu fokus ke arah Natko sahaja. Ada power perlu untuk dijadikan satu target. Tapi tengok tempat top lane. Lord dimiliki. Tapi mencari Natko. Lord terus saja didapat oleh Revo tanpa sebarang masalah. Sanji berjaya untuk digugurkan juga. Tapi selama mana mereka boleh bertahan dekat bahagian depan. Sano yang berjaya daripada kali Natko dengan adanya double kill. 2 gugur pada pasukan Falcons Mena dan pasukan Vamos. Mereka masih lagi memegang permainan dengan sangat-sangat cemerlang pada minit yang ke-14. Main pasukan Falcon Mena berjaya untuk lakukan satu flanking ke arah Natko. Namun akhirnya satu outplay dengan go away yang menyelamatkan keadaan. Lihat bagaimana Natko dicari, tapi go away yang hadir. Tendangan tak boleh dilaksanakan oleh Troll sebentar tadi. Menghalang pemain pasukan Falcon Mena untuk meneruskan team fight itu. Apabila Natko masih lagi ada satu posisi yang baik. Malah Boyet hampir tertumbang one on one lawan Natko. Susah untuk Falcons Mena. Lord yang kedua untuk tim Vamos berada dekat bahagian bawah. Minion wave dah mula untuk masuk. Area 4-4 dekat bahagian tengah memberikan tekanan yang jauh lebih sulit
untuk Falcon Smena melakukan pertahanan. Tapi untuk pasukan Vamos, mereka juga perlu untuk menunggu menara dekat bahagian tengah yang boleh untuk dileburkan. Tapi perlu tunggu juga minion wave masuk. Sebab nampak macam Lord ini tidak ada masalah untuk dijatuhkan oleh pasukan Falcon Smena. Akankah mencukupi? Serangan cepat dilakukan. Minion Fury dibakar Zekiel. Tapi tengok bagaimana Sanji masuk ke hadapan. Zekiel ditumbangkan juga ke Fury. Kukuhkan Iron Forward dengan ditempel sebelah. Sanji ditempatkan sempat walaupun akhirnya dibalas nyawanya. Boyet masih lagi sempat untuk dapatkan Iron Forward dengan double kill triple kill ke atas sana. Mencari Maniac mungkin di atas Stroll. Stroll cuba untuk membeli masa. Satu serangan ke atas Iron Forward. Iron Forward masih lagi mendagakan Maniac. Tak ada masalah. Tapi tak dapat Maniac, tak apa. Tim Vamos berjaya untuk mendapatkan kemenangan bersih ke atas tim Falcon Smena. 2-0 yang cukup solid.